Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan tengok satu ayat surah Al-Baqarah 172 hingga 173. Boleh rujuk dalam Al-Quran. Ayatnya bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati hingga akhir ayat. Jadi kalau perhatikan dalam ayat Al-Quran ini, tajuk ini adalah tajuk yang unik. Sebab apa unik? Sebab dalam tajuk ini tidak ada sabab nuzul macam ayat hukum yang lain. Cuba tengok kat sini, mana ada sabab nuzul kan? Yang ada cuma tuntutan hukum, kaedah istinbat hukum. Tapi insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Yang pertama sekali iaitu tuntutan hukum. Perkara apa yang disebutkan dalam ayat? Yang pertama sekali dalam ayat Al-Quran menerangkan tentang bahawa Islam menitik beratkan pemakanan yang halal dan berkhasiat. Bukan halal saja tetapi kena yang berkhasiat juga. Kalau halal saja tak cukup. Yang kedua disebutkan dalam ayat dalam keadaan darurat. Darurat ni apa dia? Darurat ni adalah keadaan kita ni terpaksa. Tak boleh nak buat apa dah. Tak ada cara jalan yang lain dah. Ada benda yang haram saja untuk kita makan. Jadi apa kita nak buat dalam keadaan kita tertekan, terpaksa dalam hutan, tak ada makanan, tiba-tiba lalu seekor babi depan mata kita kan. Sedap juga kalau buat babi golek ni kan. Jadi anak didik yang dikasihi sekalian, bila dalam keadaan darurat, maka Islam mengharuskan makan sumber haram tersebut, tapi jangan berlebihan. Jangan makan sampailah terduduk mengah-mengah. Taklah nak bangun tak boleh. Makan untuk hilangkan lapar sahaja. Dalam ayat ini juga menerangkan tentang benda-benda yang haram macam bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Tapi haram tu ketika haram bukan darurat. Kalau darurat, macam Ustaz cakap tadi, darurat diharuskan. Dan seterusnya istinbat hukum. Ada 4 poin yang dekat sini. Tapi jangan lupa apabila nak menulis jawapan, pastikan ada muqaddimah dekat sini. Istinbat hukum ayat iaitu apa dia titik 2 bertindih. Barulah kita mula pada poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat berdasarkan lafaz kulu dalam ayat Al-Quran. Ingat kulu, ingat tajuk makan. Kulu tajuk makan. Akala kan makan. Jadi kulu tu fi'il amar. Kul dalam bentuk fi'il amar yang menunjukkan perintah. Jangan lupa, ini penting. Pastikan jangan tinggal benda-benda yang Ustaz highlight kan ni. Lafaz fi'il amar, perintah. Dan poin yang ketiga, pastikan hujung dia ada wajib. Ambil balik perintah dan nyatakan wajib. Kesimpulan, wajib memilih makanan yang halal dan baik. Untuk seterusnya, kriteria pemakanan yang halal dan kriteria pemakanan yang haram. Perbezaan antara kedua-dua kriteria tersebut iaitu yang pertama, makanan yang halal tak ada dalil yang mengharamkan. So, macam mana kita nak faham kat sini? Selagi benda itu tak ada dalil yang haram, maka kita boleh makan. Melainkan kalau ada dalil yang tak haram. Contohnya macam Allah haramkan khinzir dalam ayat Al-Quran tadi kan. Jadi ada dalil yang haramkan khinzir. Tapi kalau rusa dengan landak, tak ada pun kata hadis kata haram. Jadi bolehlah makan. Itulah cara kita nak cari hukum makanan. Yang kedua, kriteria yang tersebut adalah makanan yang halal dia tak beracun. Apa-apa makanan pun, baik makanan berbentuk binatang ataupun buah-buahan ataupun sayuran. Contoh buah tin dan kurma. Tapi kalau makanan yang beracun dan mudaratkan adalah makanan yang haram, contohnya ikan buntal. Tahu ikan buntal? Ikan buntal dia ada racun sebenarnya dekat dia punya duri, dia punya badan dia tu. Ada cara sebenarnya nak makan dia. Tapi kalau kita tak kena cara, maka haramlah makan ikan buntal. Kriteria yang ketiga iaitu suci dan bersih. Benda yang suci ataupun benda yang bersih seperti hati dan limpa. Ada dalam hadis bagi tahu tentang hati, bahawa hati kita boleh makan. Hati lembu, hati ayam dan hati yang binatang yang boleh dimakan yang lain. Dan ada makanan yang kotor. Makanan yang kotor memang sah-sah haram. Contoh darah. Darah memang kotor. Najis. Of course lah, siapa yang nak makan najis kan? Dan yang keempat, makanan yang diharamkan dan dihalalkan, kriteria yang disebutkan adalah binatang yang disembelih mengikut syariat Islam, maka dia halal. Jadi dia kena sembelih dulu. Tak boleh binatang itu dibiarkan mati tanpa sembelih. Contoh, ada tempat dia matikan dengan elektrik ataupun di tempat dimatikan dengan pukul kepala binatang tu. Jadi tak boleh. Kena sembelih juga macam mana pun. Dan haiwan yang menjadi bangkai sebabnya dia tak disembelih, contoh langgar kereta ataupun kena langgar lori, dan dia tak disembelih, maka binatang itu haram dimakan. Dan dia sembelih itu mestilah dia sembelih dengan memutuskan urat marih dan halqum. Mesti tak tahu kan urat marih dan halqum kan? Kalau kita nak tahu marih dan halqum ni apa dia, cuba buka tajuk sembelihan. Nanti kita akan belajar lebih terperinci tentang marih dan halqum.
lakum. Ada sedikit soalan macam mana kalau makanan eksotik? Pernah dengar makanan eksotik? Makanan eksotik ni adalah makanan yang luar biasa. Orang jaranglah makan makanan eksotik ni, tapi ada orang makan. Contohnya kelawar, tikus, kalajengking, ulat. Cubalah tengok hukum dia balik. Kebiasaannya makanan eksotik ni banyak yang haram lah, sebab makanan tu jijikkan, kotor dan juga membawa pelbagai jenis penyakit. Jadi ada lagi sedikit tambahan untuk kriteria pemakanan yang haram. Ada binatang-binatang yang haram ini, adik-adik. Sebenarnya mereka ada ciri-ciri seperti pemangsa. Contohnya kalau binatang darat ni, dia ada kuku, dia ada taring yang nak menggigit mangsa dan matikan mangsa dia. Contoh harimau, singa, serigala, beruang dan sebagainya. Kalau binatang yang terbang pula macam burung, yang mana burung yang menggunakan cakar dia untuk menangkap mangsa. Contoh macam apa? Burung helang. Anda tengok kan burung helang kan, dia punya kuku dia tu, bila dia genggam mangsa dia, biasanya akan membawa maut lah. Jadi itu burung pemangsa yang menyebabkan binatang-binatang pemangsa ini adalah haram di dalam Islam. Jadi untuk kriteria pemakanan yang halal dan yang haram, Ustaz ada buat sedikit formula untuk lebih kita ingat. Doktor besar, kalau tak jaga makanan, maka dia akan jadi besar. DRBS, D untuk dalil, R untuk racun, B bersih, S sembelih. Ingat tu benda tu Doktor besar, DRBS. Anak-anak yang dikasihi sekalian, seterusnya adalah amalan permakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. Amalan apa yang kita boleh buat untuk kita pastikan makanan kita tu baik dan halal? Yang pertama sekali, jauhi makanan syubhah yang beri kesan pada badan. Dan yang kedua, sembelih menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, dapatkan nasihat daripada pakar seperti JAKIM. Yang keempat, memastikan makanan daripada sumber yang suci dan bersih. Seterusnya, memastikan makanan itu ada logo halal yang diiktiraf. Jadi ingat 5 benda ni Yang pertama, jauhi syubhah. Yang kedua, menyebut nama Allah ketika sembelih. Yang ketiga, nasihat JAKIM. Yang keempat, suci dan bersih. Yang kelima, logo halal. Seterusnya, kepentingan jaga makanan dalam membentuk syakhsiah. Kalau kita jaga pemakanan, apa yang kita dapat? Jadi pertama sekali, akan hasilkan metabolisme badan dan tingkatkan antibody. Susah dapat sakit lah, susah demam, susah sesama, sebab makanan dia berkhasiat. Yang kedua, orang yang makan makanan yang baik ini akan memperoleh hidayah Allah dan mudah belajar serta khusyuk dalam beribadat. Yang ketiga, akan lahirkan akhlak yang baik, dapat rahmat dan keredaan Allah. Yang keempat, amal ibadat kita diterima, doa akan dimakbulkan sebab makan makanan yang halal. Benda yang haram ni akan menyebabkan doa kita tersekat. Yang terakhir, akan memelihara dari penyakit-penyakit kronik sebab makanan dia makanan yang banyak zat, banyak berkhasiat, vitamin banyak, nutrisi yang banyak. Jadi dia akan lebih baik untuk badan dan jauhi daripada penyakit yang berbahaya. Jadi itu saja untuk tajuk kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Tapi sebelum kita akhiri tajuk, cuba tengok sikit hukum dalam 3 keadaan ini. Yang pertama, makan babi ketika mudarat. Apa hukum dia? So dekat sini mestilah kita tahu mudarat itu menjadikan sesuatu yang haram jadi harus. Tapi makan jangan berlebihan. Harus sebab tu Ustaz tanda hijau. Tapi kalau minum darah untuk stamina, ada orang kadang minum darah jadi Dracula lah kan. Minum darah ular untuk tambah tenaga. Boleh ke tidak? Maka jawapannya haram. Sebab binatang yang haram dimakan cuma boleh makan dalam keadaan darurat. Stamina bukan darurat. Tak mati pun kalau orang itu tak minum darah. Dia nak tambah stamina, dia boleh makan makanan yang lain selain daripada darah tu sebenarnya. Dan seterusnya, makan roti kawan tanpa kebenaran. Roti sebenarnya halal, tapi sebabkan dia makan roti tu kawan punya, dia ambil pula tanpa kebenaran pula, maka dia macam curi lah kan. Jadi hukum dia tetap haram. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.